Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala musibah, daripada segala azab di dunia dan akhirat, dan memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada suratul Maidah kita telah sampai kepada ayat yang ke-6, yang mana ayat ini membicarakan tentang, dalam ilmu fikih kita panggil bab taharah, iaitu Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang wudu. Dan wudu ini dialah kunci bagi salat. Dan salat kita tidak akan menjadi sah kalau sekiranya kita tidak mengambil wudu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan apakah perkara yang diwajibkan kita melakukan di dalam wudu. Dan akhir sekali pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan tentang membasuh muka. Dan kita membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan muka dan apa itu had ini bagi muka. Jadi rambut kita yang ada pada had muka ini semua wajib dibasuh. Sama ada kita membicarakan tentang bulu kening ataupun bulu mata, bagi lelaki misai dan janggut ini yang keluar daripada bahagian muka, dan begitu juga janggut yang berada di tepi sini dan sebagainya. Jadi bila kita membasuh, kita membezakan basuhan daripada sapuan. Jadi beza di antara basuhan dengan sapuan adalah basuhan ini airnya mengalir dan jatuh. Airnya mengalir dan menitik. Berbeza dengan basuhan. Basuhan hanya basah tapi dia tidak menitik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membasuh muka kita. Jadi kita telah membicarakan perkara ini. Perkara yang kedua adalah perintah untuk kita membasuh tangan daripada ujung yang jari sampai kepada siku. Yang ini firman Allah Subhanahu wa taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yani apabila kamu nak melakukan salat, basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku-siku kamu. Jadi kita lihat tangan kita ini semua wajib basuh. Jadi tangan kita yang ini daripada ujung jari ini semalah termasuk tangan kita. Jadi termasuk ini kuku kita, termasuk celah di antara tangan dan juga bawah kuku. Semua ini sampai, Allah mengatakan sampai ini siku. Soalannya adalah sampai siku ini maksudnya termasuk siku ke tak termasuk siku? Kita kan dalam bahasa Melayu kita mengatakan sampai kepada sesuatu, adakah termasuk sesuatu yang disampaikan ataupun tidak termasuk? Itu soalannya. Sebab tak termasuk pun boleh jadi juga. Bila kita mengatakan, bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus siyama ilal lail, hendaklah kamu puasa sehingga masuknya waktu malam. Jadi apabila bagaimana kita puasa sampai malam ataupun kita puasa apabila masuknya waktu malam, boleh faham insya-Allah? Sekarang kalau kita puasa, Allah mengatakan fa'atimus siyama ilal lail. Bila kita buka puasa? Maghrib ini dalam Islam dia adalah al-lail. Malam dalam Islam maksudnya terbenamnya matahari. Jadi Allah mengatakan puasalah kamu sehingga terbenam di matahari. Adakah selepas ini terbenam di matahari termasuk daripada puasa? Ataupun puasa hanya sampai terbenam di matahari? Boleh faham insya-Allah? Ayat yang lain Allah mengatakan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu
minal aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga telah nyata bagi kamu masuknya waktu subuh. Masuknya ini waktu subuh. Adakah masuknya waktu subuh yang termasuk kita punya puasa? Ataupun tak termasuk daripada puasa? Maksudnya kita boleh terus makan dan minum. Sekarang kalau satu orang yang dia sedang sahur, lepas itu masuk waktu, dia boleh continue ke tak boleh continue? La ilaha illallah. Memang tak boleh. Tapi hari ini sampai hari ini kita mengatakan ramai orang keliru kat sini. Betul ke tidak? Kalau kita makan apa jadi? Batal puasa kita. Kalau satu orang ini dia sedang makan dan minum sahur, lepas itu dia dengar azan, dia teruskan, batal puasa dia terus, kita mengatakan. Dah tak ada cerita lagi. Kita mengatakan awak qada sudah, kan? Tapi awak wajib imsak. Bukan maksudnya awak boleh terus ini makan sampai syuruk. Tetapi dia nak kena imsak, puasanya tidak sah. Jadi maksudnya di sini adalah kita boleh makan dan minum sehingga masuknya waktu fajar. Jadi tak termasuk waktu fajar. Jadi sebahagian dari ulama mengatakan ilal marafiq, ini maksudnya sehingga sampai kepada had siku, tak termasuk siku. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita menggunakan ayat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang baru kita baca beberapa hari yang lepas, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini ada perkataan ila di sini. Sekarang Allah mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Termasuk Masjid Aqsa ke tidak termasuk Masjid Aqsa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia pergi Masjid Aqsa, dia sampai kepada hudud Masjid Aqsa ataupun dia masuk Masjid Aqsa? Dia masuk ke dalam Masjid Aqsa. Jadi maksudnya di sini ila, maksudnya dia termasuk. Nampak tak? Jadi ini adalah pegangan kita. Kita mengatakan wa aidiyakum ilal marafiq, yakni siku-siku kamu sehingga tangan kamu sehingga siku-siku kamu, yakni termasuk daripada siku, termasuk siku. Tapi apa ni siku? Siku ni kat mana? Ni lagi satu soalan. Tak boleh main-main. Mana dia punya line? Macam mana, ada line tak kita boleh tahu mana had siku? Ya, ni maksudnya siku ni kat mana? Itu soalan ni. Macam mana kita nak tahu siku kita kat mana? Ya? Tempat point kita pun kita tak tahu mana satu. Dia boleh kat sini kan? Sebab dia besar juga point ni. Tapi yang ini di bahagian mana? Maka di sini, apa yang dimaksudkan dengan siku, tangan kita ini dia ada joint kan? Kita ada bahagian ini dan bahagian ini. Jadi siku ini dia ibarat joint. Yang joint ini yang dimaksudkan dengan siku. Dari dia punya joint. Tetapi masalahnya kita tidak dapat memastikan di mana hadnya, di mana. Susah. Maka itu sebab ulama kita dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain, apa mereka mengatakan? Oleh sebab kita tidak dapat menghadkan dengan pasti di mana had ini siku kita, maka diwajibkan kita membasuh lebih supaya kita sampai kepada keyakinan yang kita telah membasuh siku. Jadi membasuh lebih sedikit ini adalah wajib, bukan sunnah. Dia adalah wajib. Jadi bila kita nak basuh tangan kita, jangan kita basuh ngam-ngam dekat kita punya sini. Tidak sah. Jadi kita nak kena basuh lebih sedikit sampai atas sedikit. Sampai kita sampai kepada keyakinan yang khalas, kita dah habis, dah atas daripada dia punya joint. Ini kita mengatakan minimum sah. Tetapi sunnah kita sampai setengah kita punya lengan kat sini. Yang ini sunnah. Jadi jangan kita keliru tentang apa yang wajib dengan apa yang sunnah. Boleh kita bezakan? Jadi ini adalah perkara yang penting. Jadi orang kalau ambil wuduk dekat pipe ni kan, kita pun nak kena berjaga-jaga. Sebab kadang-kadang saya tengok ada orang yang ni dia main, dia gini saja kan, dia gini. Jadi mungkin yang airnya sampai dekat sini saja. Tetapi apa yang perlu kita sampai atas sedikit. Betul ke tidak?
Lepas itu bila kita basuh tangan, kita wajib memastikan air sampai kepada celah ini kita punya tangan. Itu sebab disunatkan kita melakukan ini. Ini dipanggil takhlil. Kalau cincin kita ketat, wajib kita buka. Kalau longgar, air boleh masuk di antaranya, tidak wajib ini buka. Tapi yang wajib adalah kita sampaikan air. Begitu juga di bawah kuku. Wajib ini kita memastikan tidak ada perkara yang ini di bawah kuku yang mencegah air daripada sampai kepadanya. Jadi wajib kita memastikan tidak ada sesuatu di atas tangan kita yang air tidak boleh sampai kepadanya. Sama juga muka kita. Kita harus memastikan tidak ada perkara yang mencegah air daripada sampai yakni kepada kulit. Sekarang macam-macam produk ada kat luar sana. Banyak orang yang tanya-tanya, saya pakai produk ini wuduk sah ke tidak? Jadi kita nak kena hafal kaedah. Kaedah ni mengatakan, kalau sekiranya air boleh sampai kepada kulit, tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya air tidak sampai kepada kulit, maka tidak sah. Boleh insyaAllah. Jadi soalan yang kita mengatakan sama ada ini waterproof ke tidak waterproof. Yang ini air boleh sampai kepada kulit ataupun air tidak sampai kepada kulit. Begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan kaki. Selepas itu yang ketiga Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Sapulah. Macam mana kita nak terjemah ni? Wamsahu bi ru'usikum. Di sini kita ada khilaf yang ulama berkenaan dengan kepala. Mana nak sapu? Jadi dia balik ini kepada memahami huruf ba di sini. Sebab Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Ada huruf ba. Sebab perkataan ini wamsahu maksudnya sapulah kamu. Tidak ada masalah, sapu tidak ada masalah. Tetapi bila Allah mengatakan bi ru'usikum, maka di sini ulama kita mereka lihat ini kepada huruf ba ini, apa maksudnya bi ru'usikum? Nampak tak? Jadi sebelum saya membicarakan sedikit perbezaan dengan ulama, saya nak tak tahu terjemahan yang jemaah ada, apa dia terjemahan mengatakan? Boleh saya tahu? Apa dia? Oh, dia tidak, okey. Okey, sekarang kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Ba di sini maksudnya adalah sebahagian. Yakni ba dia mengatakan ba lit tab'id. Tab'id ini maksudnya sebahagian. Jadi maksudnya bila Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, maksudnya sapulah kamu sebahagian daripada kepala kamu. Sebahagian. Jadi macam mana ni sebahagian? Kepala kita di mana? Pertama sekali. Soalan ini yang pertama, manakah kepala kita? Di manakah hadnya? Had kepala. Mana kepala kita? Maksudnya mana had kepala yang mana kita boleh sapu? Mana had kepala yang tak boleh sapu? Itu cerita ni. Jadi kepala ni di mana? Di sini adalah kepala kita kan? Di sini. Bagaimana di tepi sini? Ini juga adalah kepala. Sampai mana hadnya? Kepala kita ini dia sampai ini kepada belakang sini. Sebab bawah sini adalah tengkuk, kan? Jadi dia adalah sikit lebih kurang yang ini di sebelah tengah telinga kita ni. Ini dipanggil qafa, dalam bahasa Arab ini qafa. Maka ini adalah kepala kita. Jadi daripada belakang sini sampai ke depan sini had muka kita. Ini semua adalah had kepala. Maka Imam Syafi'i mengatakan ba di sini adalah tabi'in, maksudnya sebahagian. Jadi beliau mengatakan mana-mana bahagian kepala kita sapu sah. Senang. Jadi kalau satu orang ini dia nak sapu kat jambul dia pun boleh. Kan? Kalau ada orang misalnya dia dengar saya tak nak kata saya berjambul, saya dah letak gel ke apa. Dia nak sapu. Dia nak sapu kat sini. Nampak tak? Ada orang terus mengatakan, oh ni depan tepi ni tak boleh, kat belakang sini. Dia nak sapu ini kat belakang sini. Pun boleh. Sebab ini adalah sebahagian daripada kepala. Ini daripada sebahagian daripada kepala, sebahagian daripada kepala, sebahagian daripada kepala, sebahagian daripada kepala, semua boleh. Dan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, mana-mana bahagian tidak ada masalah. Tetapi Imam Malik, dia berbeza pendapat di sini. Dia mengatakan ba di sini bukan tabi'in.
Saya bukan niat nak memeningkan jemaah ya, tapi ini kita nak lihat bagaimana ulama kita isyad. Ini semua balik kepada bahasa Arab. Imam Malik mengatakan ba di sini adalah zaidah. Yani zaidah ini maksudnya penambahan. Jadi maksudnya tidak ada beza. Maksudnya di sini adalah wamsahu bi ru'usikum, maksudnya wamsahu ru'usakum. Yani sapulah kepala kamu. Jadi sekarang mana kepala? Ini semua kepala. Jadi dia mengatakan sapulah kepala kamu. Semua kepala nak kena sapu. Imam Malik mengatakan kalau kita tak sapu semua kepala tak sah wuduk. Kalau kita buat macam gini, jambul saja, dalam mazhab Maliki tak sah. Boleh insya-Allah. Jadi perbezaan mereka di mana? Dalam menentukan huruf ba. Ba ini apa maksudnya? Manakala Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah dia mengatakan apa yang wajib bila kita sapu daripada kepala adalah seperempat daripada sebahagian kepala. Beza dengan mazhab Syafi'i. Seperempat, dia nak kena seperempat. Kenapa? Sebab ada riwayat Nabi SAW apabila dia mengambil wudu, dia sapu bahagian depan ini. Maka beliau mengatakan inilah seperempat kepala. Ada hadis Nabi SAW, sahabat meriwayatkan Nabi SAW ini bila dia sapu kepalanya, dia sapu di bahagian mana? Dia sapu di bahagian depan sini. Maka dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan ini menunjukkan seperempat daripada kepala. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita buat gini sah. Kalau satu orang itu dia nak sapu kepala, sebab dia mengatakan ini sebahagian daripada kepala. Tapi dalam mazhab Hanafi dia masih seperempat. Boleh insya-Allah. Jadi kita ada perbezaan yang ulama berkenaan dengan bagaimana kita sapu kepala. Itu sebab yang paling afdal bagaimana kita sapu kepala. Kalau kita belajar kitab-kitab fikih macam Muqaddimah Hadramiyah, Ustaz Yusof ajar besok kan Muqaddimah Hadramiyah. Ini kitab yang penting insya-Allah. Saya nak galakkan jemaah juga hadir insya-Allah. Kelas ini Ustaz Yusof. Dah di mana sekarang? Bab mana? Dah masuk bab salat. Jadi kalau kita kitab seperti ini, mereka membicarakan tentang yang paling afdal. Yang paling afdal kita keluar daripada khilaf, iaitu kita sapu satu kepala. Yang ini kita mulakan begini daripada depan kita ke belakang dan kita kembalikan sampai ke depan balik. Kita boleh melakukannya sama ada 3 kali ataupun 1 kali. Kedua-duanya boleh. Sama ada kita nak sapu 3 kali ataupun kita sapu 1 kali. Dan sapu seluruh kepala itu lebih afdal. Dia adalah lebih afdal. Maka ini menerangkan kepada kita tentang ijtihad dari para ulama. Dan semua ini sah. Yakni semua ini diterima. Semua ini diterima. Ini adalah daripada keindahan agama Islam. Itu sebab kita apabila kita pergi ke Mekah, bila kita nak melakukan tawaf, kan? Jadi biasanya apa kita buat? Sebelum tawaf kita ambil wudu kan? Jadi bila kita mengambil wudu, biasa dinasihatkan bila kita mengambil wudu sapu satu kepala. Lepas itu ini kita gosok anggota. Betul Jemaah ada buat kan? Apa sebabnya? Sebab ini kita ikut ini kepada pendapat mazhab ini yang lain, ini tentang masalah sentuhan di antara lelaki dengan wanita. Itu juga kita ada perbezaan. Itu akan datang ayat ini. Lepas ayat ini itu dia. Jadi sekarang ini kita berbicarakan tentang wuduk dahulu. Sebab bila kita nak ikut ini pendapat ini mazhab yang lain, kita nak kena memahami bagaimana mereka mengambil wuduk. Sebab kita mengambil ini pendapat ini mereka. Jadi kalau kita ikut ini kepada mazhab Maliki mereka mengatakan wuduk tetap sah kalau berlaku persentuhan di antara lelaki dengan wanita. Melainkan kalau ada syahwat. Ini adalah mazhab ini Maliki. Manakala mazhab Hanafi, syahwat tak batal. Yang ini yang paling mudah sekali dalam perkara ini adalah mazhab Hanafi. Tetapi saya agak pelik sikit, kenapa jemaah Singapura ramai bila membicarakan taklid, semua yang ini taklid mazhab Maliki. Yang ini biasanya bila kita mengatakan mengambil wudu, sentiasa kita mengatakan nak kena sapu kepala dengan nak kena gosok. Sebab ini dua perbezaan di antara mazhab Syafi'i
dengan mazhab Maliki. Kenapa yang ini saya agak pelik? Sebab dalam mazhab Hanafi lagi mudah. Dalam mazhab Hanafi dia lagi mudah. Dalam mazhab Hanafi seperempat kepala, seperti mana kita mengatakan. Dan mereka tidak mewajibkan ini gosok. Dan niat pun tak wajib dalam mazhab mereka. Cuba bayangkan. Jadi dia agak mudah sedikit. Tetapi saya rasa mungkin para ulama kita menggalakkan kita ikut kepada mazhab Maliki, sebab bila kita sapu seluruh kepala, insya-Allah ini kita punya wuduk sah. Dan begitu juga ini dengan menggosok. Ini juga daripada sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kita melakukannya. Jadi banyak persamaan di antara kita dengan mazhab Maliki daripada kita dengan mazhab ini Hanafi. Mungkin ada jemaah menanyakan kenapa yang ini ada khilaf ini seperti ini. Maka jawapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak memudahkan kita. Agama Islam agama yang mudah. Cuba bayangkan kalau satu dunia ini semua mazhab Syafi'i. Satu dunia. Boleh kita bayangkan? Satu dunia yang ini mazhab Syafi'i. Sekarang kita nak melakukan tawaf. Bagaimana? Kita ada satu dia pendapat. Satu aja. Tidak ada dua baginya. Satu pendapat ada, tidak ada dua bagi. Tidak ada dua baginya. Agama ni dari bagaimana? Dia boleh menjadi sempit. Tak ada choice. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang ni dia memudahkan kita. Apabila kita berada dalam kesempitan, biasanya ada apa Allah mengatakan? Yang ni ada dia punya jalan keluar. Ada dia punya jalan keluar. Sama juga kita di Singapura yang ni misalan masalah zakat fitrah. Kita bayar pakai beras ke pakai duit? Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh pakai duit. Betul ke tidak? Dalam mazhab Syafi'i bila kita nak mengeluarkan zakat fitrah, wajib kita mengeluarkan makanan. Wajib kita mengeluarkan makanan. Dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan apa yang wajib adalah sama ada kita mengeluarkan makanan ataupun kita mengeluarkan harga bagi makanan. Masya Allah, ada pendapat dalam mazhab Hanafi begitu. Hari ini kita menanyakan kepada orang miskin, awak nak beras ke nak duit? Biasa dia orang miskin apa yang mereka kata hari ini? Kita kalau tak ada 100 ni orang miskin. Awak nak beras ke nak duit? Hampir semua ini akan mengatakan mereka ambil duit. Apa sebabnya? Sebab zaman yang kita tinggal hari ini, orang miskin ada macam-macam nak kena bayar. Dia nak kena bayar duit bil, dia nak kena bayar duit air, lepas itu dia kena bayar duit sewa. Lebih kalau kat Singapura kan. Dan begitu juga dia nak kena beli benda-benda yang lain, misalan dia nak naik bas ini, dia nak perlukan EZ-Link dan sebagainya. Jadi biasanya keperluannya lebih ini kepada ke situ. Maka kita di Singapura daripada dulu, para ulama kita di sini daripada dulu, ini bukan perkara yang baru. Mereka melonggarkan perkara seperti ini. Melonggarkan perkara seperti ini. Jadi kita ada perbezaan dengan ulama, ini semua berdasarkan kepada ijtihad. Mungkin saya ceritakan satu kisah zaman Nabi SAW untuk kita faham perkara ini. Bagaimana kita nak faham perbezaan ulama adalah rahmat bagi umat ini. Perbezaan dengan ulama, dia adalah rahmat ini bagi umat ini. Tapi ada orang ini salah faham, dia jadi keliru pula. Dia mengatakan kenapa ada perbezaan ini dalam Islam? Kita mengatakan perbezaan ini rahmat ini bagi umat Islam. Kalau kita semua ini satu pendapat, maka susah. Kita tidak ada jalan keluar. Pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, ini pada peperangan Banu Quraidah. Orang Islam ini pada ketika itu berperang dengan orang Yahudi. Banu Quraidah. Ini Banu Quraidah ini kabilah orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada tentera orang Islam, sahabat-sahabat ini, Nabi mengatakan, janganlah kamu melakukan solat asar sehinggalah kamu sampai ke Banu Quraidah. Sekali lagi kita bicarakan tentang sampai. Tadi kita bicarakan tentang siku kan. Nabi SAW mengatakan, janganlah kamu melakukan salat asar sehingga kamu sampai ke Banu Quraidah. Jadi mereka pun bertolak. Tetapi apabila dalam perjalanan, waktu maghrib nak masuk. Jadi sekarang macam mana? Nabi mengatakan, jangan kamu melakukan salat asar sehingga kamu sampai ke Banu Quraidah. Tapi waktu maghrib nak masuk, belum sampai lagi Banu Quraidah. Adakah kita nak solat asar dahulu
ataupun tetap kita nak kena solat ini di Banu Quraizah walaupun ini solat kita qada, maka terbagi kepada dua bahagian. Sahabat-sahabat, dua pendapat. Golongan yang pertama mengatakan walau macam mana pun kita akan solat dekat Banu Quraizah, sebab Nabi SAW mengatakan janganlah kamu melakukan solat asar sehingga kamu sampai ke Banu Quraizah. Maksudnya lakukan solat asar di mana? Banu Quraizah. Tapi golongan yang kedua mengatakan tak, kita nak kena lihat apa maksud Nabi SAW bila dia mengatakan sedemikian. Dia mengatakan maksudnya adalah janganlah kamu melakukan solat asar sehingga kamu sampai ke Banu Quraizah, akan tetapi kalau sekiranya waktu tak cukup bagi waktu asar, solatlah kamu di perjalanan. Sebab solat ini ada waktu baginya. Kita tidak boleh melakukan solat terkeluar daripada waktunya. Itu juga perintah daripada Allah SWT. Jadi golongan yang pertama mengatakan kami tidak akan solat melainkan di Banu Quraizah. Jadi bila mereka sampai Banu Quraizah, mereka melakukan solat qada. Golongan yang pertama melakukan solat dalam perjalanan. Jadi ada yang solat, ada yang tak solat. Apabila mereka balik kepada Nabi SAW, maka mereka tanya soalan ini. Bagaimana ya Rasulullah? Siapa ini yang betul? Apa Nabi mengatakan? Apa Nabi SAW mengatakan? Dua-dua yang ini betul. Yang pertama yang ini betul, yang kedua juga betul. Maka kedua-duanya melakukan solat ini berdasarkan dengan ijtihad. Ini kita mengatakan ijtihad. Jadi mereka lihat ini kepada dalil, mereka cuba yang ini memahaminya dan mereka mengamalkannya. Begitu juga kita lihat para ulama kita, apabila mereka lihat kepada Al-Quran Karim, lihat kepada sunnah Nabi SAW, maka mereka melakukan ijtihad. Kadang-kadang mereka berbeza pendapat. Maka perbezaan ini pendapat para ulama dia adalah rahmat ini bagi umat Islam, dan Nabi SAW mengajarkan kepada mereka bagaimana melakukan ijtihad. Dan ini semua kalau kita lihat, kalau kita belajar perkara ini, dia adalah kemudahan yang dibagi umat Islam. Kemudahan yang dibagi umat Islam. Dan kita ada banyak lagi misal. Kalau di Singapura, Masya Allah, banyak ini lagi misal yang kita boleh membicarakan. Sekarang ini kita meneruskan ya. Jadi kita dah sampai kepada wamsahu biru'usikum. Sapulah yang ini sebahagian daripada kepala kamu. Selepas itu Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab, kita kalau lihat di sini ada fathah, wa arjulakum, dia bukan arjulikum. Yang ini biasanya kalau kita ada harfu jar, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Yani kalau kita ada harfu jar ba, dia majrur. Wamsahu biru'usikum, tapi tiba-tiba wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dia fathah balik. Ini menunjukkan dia tidak tertakluk ini kepada ba, tetapi dia balik ini kepada farsilu, basuhlah arjulakum. Yani basuhlah kaki-kaki kamu. Jadi maksudnya arjulakum dia balik ini kepada fi'il sebelumnya, iaitu fi'il basuhlah dan bukan sapu. Sebab kalau kita baca kasrah, kalau kita mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulikum, maksudnya kita nak kena sapu kaki. Kita nak kena sapu kaki kita. Yani maksudnya sapulah kepala kamu dan sapulah kaki kamu. Jadi kita sapu kaki. Macam mana nak sapu kaki? Kita basahkan tangan dan kita sapu kaki. Tetapi ada orang yang melakukan sedemikian. Dikatakan ini golongan Syiah, apabila mereka mengambil wudu, mereka mengambil bacaan kasrah. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Jadi mereka tidak basuh kaki mereka. Mereka hanya sapu saja. Tetapi empat mazhab ini adalah ahlu sunnah, kesemuanya ini basuh arjulakum. Jadi wajib ini kita basuh kaki. Jadi kaki kita ini wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain yakni kepada kedua buku lali. Ya saya. Tidak ada tanda. Itu sebab kita nak kena balik kepada bacaan. Dia balik kepada ilmu qiraat. Bagaimana Al-Quran itu dibaca. Sebab bacaan Al-Quran ini diwarisi daripada zaman Nabi SAW. Kita biasa kita di Singapura, kita baca riwayat Hafiz. Maka semua
wa arjulakum. Jadi bagaimana kita tahu ini arjulakum? Sebab kita dengar daripada guru kita dengar daripada gurunya, daripada Nabi SAW. Jadi itu cara kita mengetahui. Sebab dulu memang tidak ada baris. Asal ini Al-Quran tidak ada baris. Akan tetapi asalnya adalah pendengaran. Bagaimana sahabat-sahabat yang mengumpulkan Al-Quran ini mengetahui bacaannya apabila mereka dengar daripada Nabi SAW. Sebab mereka hafal Al-Quran. Betul ke tidak? Ya, kita ada 10 kiraat. Ya, dia kalau barisnya tukar, maknanya tukar. Cuma riwayat yang mengatakan wamsahu bi arjulikum, setahu saya dia ada riwayat yang lemah. Dia ada riwayat yang lemah. Sebab dalam kiraat pun kita nak kena faham, ada yang diterima, ada yang tak diterima. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Yang ini biasanya yang 7 kiraat. 7 kiraat ini yang disepakati. Sebagian ulama mengatakan 10. Mereka masukkan lagi 3. Tapi selain daripada itu, yang ini dia tidak sekuat ini riwayatnya dengan yang pertama. Apa dia? Ya, kalau kita gunakan, misalan kita nak gunakan logik misalan. Kita mengatakan, kalau kita lihat ayat ini, apa Allah mengatakan? Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yani Allah mengatakan, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu, tiba-tiba sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu. Kalau kita ikut logik ini bahasa Arab, biasanya bahasa Arab ini bila kita nak mengatakan misalan kita nak bezakan di antara basuhan dengan sapuan, basuhan semua kita cakap dulu. Kalau kita ikut daripada tertib, yakni basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu, basuhlah kaki kamu dan sapulah kepala kamu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu, sapulah kepala kamu, basuhlah kaki kamu. Ini menunjukkan tertib adalah wajib. Yakni dia adalah ta'abudi. Dalam bahasa Arab kita panggil ta'abudi. Walaupun dalam segi logik, dalam segi bahasa, kebiasaan orang Arab, mereka membezakan basuhan dengan sapuan. Semua yakni basuhan satu, sapuan yakni satu. Tetapi di sini Allah nak mengajarkan kepada kita, Al-Quran dia adalah ta'abudi. Yakni maksudnya kita bukan gunakan ini akal fikiran kita, tetapi kita beriman kepada apa yang Allah mengatakan. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan perbezaan ini menunjukkan tertib adalah wajib. Itu sebab bila kita mengambil wuduk, kita nak kena basuh muka dulu. Lepas tu nak kena basuh tangan dulu. Lepas itu baru sapu kepala, baru basuh kaki. Kita tak boleh basuh kaki dulu, lepas tu basuh muka. Tidak sah. Sebab tertib adalah wajib. Jadi berkenaan dengan basuh kaki pun sama juga. Kaki kita ini mula daripada jari-jari kaki sampai buku lali. Buku lali pula dekat mana sekarang? Lagi satu soalan. Walaupun masa saya ambil lebih sikit. Saya minta maaf hari ini. Lepas ini kita berhenti insyaAllah. Buku lali pula di mana? Jadi dia adalah perkara yang sama. Kalau kita lihat ini kaki ini, dia ada joints kan? Kalau kita bayangkan skeleton ya. Skeleton dia ada joints ini dekat apa? Dekat lutut ada joint kan? Di antara kaki dengan paha. Lepas itu di antara ini kita punya apa betis apa kita panggil ni? Buku lali. Buku lali pula. Ini apa? Tulang kering kita. Tulang ini dengan bahagian kaki di bawah pun ada joint. Maka joint di sini ini ka'ab. Jadi sama juga kita nak kena basuh selebihnya supaya kita sampai kepada keyakinan. Seperti mana kita mengatakan siku kita nak kena basuh selebihnya, begitu juga dengan kaki. Jadi kita nak kena basuh yang selebihnya sehingga kita sampai kepada keyakinan yang kita telah sampai yang ini kepada kesemuanya. Sebab benda-benda ini semua tidak ada line, tidak ada garis. Kalau ada garis senang sikit kan? Kalau semua manusia kaki ada garis. Kita mengatakan senang. Okey, awak lihat ini garis awak kat mana? Kat situ. Tapi masalahnya tidak ada garis. Jadi bila tidak ada garis kita nak basuh lebih. Ya.
Dia kalau kita setakat jalankan air dan kita letakkan kaki kita di bawah air, kita kena lihat. Kalau sekiranya air sampai kepada semua celah-celah kaki dan sampai kepada semua yang di bahagian kulit, sah. Kalau dia tidak boleh bend. Jadi dia boleh melakukan sedemikian. Cuma soalannya, pertama sekali, air boleh sampai ke tidak kepada celah-celah ke tidak. Dan ini juga lihat kepada badan yang berbeza. Ada orang yang misalnya dia punya kaki rapat sangat. Yang ini air tidak boleh sampai kepada celah. Dia nak kena guna tangannya untuk buka kan. Tapi ada orang yang badannya kurus misalnya. Jadi dia punya kaki, ada orang subhanallah kaki dia memang ada gap. Naturally. Orang macam ini tak ada masalah. Kan? Dia hanya letak kaki begini saja, tapi tak digalakkanlah kalau ya. Bagaimana? Ya, sekarang kalau sekiranya dia air boleh kena di celah-celah, sah ini wuduknya. Wuduknya sah. Kalau dia tidak sampai. Ya. Allahu a'lam, ini kalau tak boleh bend. Kalau dia duduk atas kursi, kalau pipe kat depan dia duduk atas kursi, dia tak boleh bend. Ya. Dia boleh gunakan, kalau saya dari dia boleh gunakan seperti macam kayu yang tipis ke apa. Dia setakat apa? Pastikan ini air. Kalau seperti mana saya mengatakan, kalau sekiranya betul-betul air tidak boleh terkena celah dia. Kalau air boleh kena celah, tidak ada masalah. Tapi macam kakak saya, kaki dia punya jari dia terlipat. Okey, dia begini ya. Dia kalau dah jadi kulit, tak wajib. Tak wajib kita buka. Kalau dah jadi kulit. Nampak tak? Tak wajib kita potong. Tak wajib. Maksudnya kalau dia belum lagi jadi kulit, wajib kita cuci celah dia. Ya? Ya, sah. Ya. Melainkan kita mengatakan kalau air betul-betul tak boleh sampai ini kepada celah dan dia mengetahuinya, maka dia boleh cari alternatif ini bagaimana nak melakukan. Ya, betul. Dia boleh gunakan sedemikian. Boleh insya-Allah. Kita berhenti di sini. Melainkan kalau ada jemaah yang ada soalan. Ya. 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 Ini berkenaan dengan masuk tandas. Ya. Ya. Ya, nak kena buka. Ya. Apa dia? Yalah, dia ambil yang wajib. Maksudnya dia ambil yang wajib. Yes, eh? Ya. Dia nak kena bersihkan dulu baru ambil wuduk. Sebab kalau dia ambil wuduk, kalau air itu sedikit dan dia bercampur dengan makeup, ini tidak sah. Sebab air itu bukan mutlak. Jadi maksudnya air mutlak. Satu perkara kita nak faham ini masalah air ni. Air nak kena air yang suci lagi menyucikan. Tapi kalau sekiranya dia bercampur dengan bedak, dia dari air bedak, ini tidak mengangkat hadas. Apa dia? Ya, betul. Ya, betul. Itu sebab kita menanyakan perkara ini. Selagi mana air mutlak ini boleh sampai ini kepada muka, sah yang ini wuduknya. Nah, sah. Ya, sih.
berlaku di dalam Masjid Aqsa. Ya. Tak, itu wallahu alam, kita tidak mengetahui. Yang berkenaan dengan riwayat yang mengikut Nabi SAW adalah jin. Yang ni bila dia naik, jin yang ni yang nak naik ini bersama. Jadi bila saya pergi ke Masjid Al-Aqsa, dia ada perbezaan yang berkenaan dengan di mana Nabi SAW naik. Di mana Nabi SAW naik. Jadi kalau kita masuk Qubatus Sakhra tu, kita masuk Qubah, kita akan lihat ada satu macam almari gitu dan lampu hijau. Dikatakan ini tempat Nabi SAW naik. Ini tempat Mi'raj Nabi SAW. Tetapi ini wallahu alam, ada orang mengatakan, kita pun tak boleh pasti sama adakah tempat ini atau tidak. Lepas itu di tempat ini Masjid Al-Aqsa ini ada batu. Jadi jemaah boleh masuk kat bawah, kan? Boleh masuk ini kat bawah dan melakukan solat. Ada sebagian orang mengatakan batu ini tergantung, tapi Allahu alam. Allahu alam. Nampaknya dia tidak tergantung. Tak, Dome of the Rock ini kita yang dimasukkan dengan batu adalah batu yang kat dalamnya, bukan dom. Dom dibina selepas Nabi SAW. Jadi kita harus faham bila Nabi SAW ini sampai ke sana, masjid yang kita melakukan solat itu belum ada lagi. Masjid Al-Aqsa yang dinamakan Masjid Al-Aqsa. Ada jemaah pernah pergi sini? Pernah pergi Masjid Al-Aqsa? Kat sini? Belum pernah. Ya. Jadi bila kita melakukan solat, kita melakukan solat di mana? Dalam masjid, kan? Pada zaman Nabi SAW, masjid itu belum ada lagi. Masjid itu ini dibina apabila orang Islam masuk ini ke dalam Masjid Aqsa dan takluk Masjid Aqsa pada zaman Sayyidina Al-Khattab. Sayyidina Al-Khattab ini membina masjid kecil. Tetapi selepas itu mereka besarkan. Sampai jadi hari ini. Seperti ini. Tetapi tempat Nabi SAW ini salat dengan para anbiya, ada mihrabnya. Masih ada lagi. Dia di luar Qubatus Sakhra. Jadi the main focal point sebenarnya dekat Masjid Al-Aqsa, Qubatus Sakhra. Ramai orang mungkin tak tahu perkara ini. Betul tak? Sebab hari ini pun saya lihat ada kekeliruan. Orang menanyakan mana Masjid Aqsa? Orang mengatakan itu Masjid Aqsa. Kan? Itu Masjid Aqsa. Memang kita tak menafikan. Kita mengatakan itu Masjid Aqsa. Akan tetapi yang dimasukkan dengan Aqsa adalah kalangan itu. Dia luas. Sebab Nabi SAW bila dia sampai Masjid Aqsa, dia melakukan salat di dekat Qubatus Sakhra. Lepas itu dia masuk ini kat sebelah dalam tempat batu tu, dan naik Mi'raj daripada situ. Boleh insya-Allah. Jadi kawasan ini dia dikenali sebagai kawasan Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau kita lihat mana yang paling holy, yakni paling barakah, tempat yang paling barakah, tempat yang mana Nabi SAW berada, dia adalah dekat dengan Qubatus Sakhra, termasuk Qubatus Sakhra. Itu sebab ini orang Yahudi, apa yang mereka nak? Mereka nak tempat tu. Kalau kita tanyakan kepada Yahudi, orang Yahudi ni, kalau kita boleh lihat dokumentari, jurnalis sampai satu dunia datang kepada mereka, what do you want? Itu juga ada point. Qubatus Sakhra. Qubatus Sakhra. Dia tak heran sangat tentang yang masjid dan sebelah kanan. Sebab dia tahu significance Qubatus Sakhra. Sebab ini adalah tempat dulu masjid Nabi Daud AS. Nabi Daud ini membina dia punya masjid dengan Nabi Sulaiman di mana? Di situ. Boleh kita faham insya-Allah? Jadi kalau kita pergi Masjid Al-Aqsa, jangan lupa masuk Qubatus Sakhra. Itu adalah moral of the story. Jadi itu adalah tempat ini yang barakah. Tempat yang barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita. Insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.